Elak jadi mangsa, usah mudah percaya, terutamanya dengan penipuan tidak masuk akal. Tetapi sekiranya anda menerima bahan berita fitnah atau disyaki tidak betul, segera laporkan kepada MCMC. Ingat, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Selasa 27 Februari 2024 bersama saya Nur Zamri. Ayuh saudara, kita mulakan dengan segmen Sahih. Daulat tuanku, utamakan kemakmuran negara, enggan layan permintaan cuba gugat kestabilan politik. Itu yang disampaikan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ketiga Parlimen ke-15. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan iltizam untuk memikul tanggungjawab sebagai Yang di-Pertuan Agong dengan jujur dan ikhlas selain meneruskan pemerintahan yang mengutamakan kemakmuran negara dan kesejahteraan hidup rakyat. Baginda bertitah pemerintahan kali ini sama seperti Yang di-Pertuan Agong terdahulu, bersandarkan dasar dan peraturan ditetapkan. Dalam titah sulung selepas dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari lalu, Seri Paduka Baginda juga menyeru semua pihak untuk menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk ketika ini. Dengan tegas, Baginda bertitah tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat kestabilan politik. Dalam pada itu, Baginda bertitah agar seluruh ahli parlimen memberi tumpuan membela nasib rakyat bukan berdasarkan kepentingan parti politik dan diri sendiri. Ingin saya tegaskan di sini yang saya tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba menggugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Jika ada hendak bermain politik, tunggulah masa pilihan raya yang akan datang. Kes jenayah komersial di Sarawak meningkat. Kes jenayah komersial di Sarawak meningkat kepada 2,958 kes direkodkan pada tahun lalu dengan nilai kerugian lebih 111 juta ringgit berbanding 2,461 kes pada 2022 dengan nilai kerugian lebih 51 juta ringgit. Selain itu, setakat Januari tahun ini, lebih 200 kes direkodkan dengan jumlah kerugian sudah mencecah 7.8 juta ringgit akibat jenayah komersial terbabit. Orang ramai disaran menghubungi Pusat Respons Kem Kebangsaan untuk membuat semakan dan pengesahan makluman penipuan cyber serta muat turun aplikasi Huscall untuk semak akaun bank sebelum membuat sebarang transaksi bagi mengelak ditipu. Bagi tempoh 1 hingga 31 Januari tahun 2024, sebanyak 240 pelaporan telah kita terima melibatkan kerugian sebanyak 7.8 juta dalam tempoh 2 bulan sahaja yang melibatkan jenayah penipuan komersial. Kerugian jenayah komersial di seluruh Sarawak tahun 2023 adalah sebanyak 117 juta bagi tahun lepas. Begitu angka yang itu banyak, iaitu 117 juta. Ini video tular kejadian sebuah motorkar melawan arus di daerah Iskandar Puteri pada 25 Februari yang lepas, jam lingkungan 9 malam. Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah Bandar Puteri telah menerima satu maklumat berkaitan dengan video yang telah tular di media sosial Facebook page Bukit Indah. Video yang berdurasi seminit itu menunjukkan satu motorkar jenis Myvi warna kelabu yang dipandu secara berbahaya dengan melawan arus bertentangan di Lebuhraya Link Kedua, Johor Bahru. Susulan daripada itu, tanggapan telah dibuat ke atas pemandu motorkar tersebut yang merupakan seorang lelaki berbangsa Cina berusia 74 tahun di Taman Nusa Bayu, Halang Patah, Johor.
Hasil daripada siasatan yang telah dijalankan, suspek didapati berasal dari Segamat dan baru pertama kali ke Johor Bahru. Suspek dikatakan tidak tahu selok-belok jalan di Johor Bahru dan telah masuk ke jalan yang salah sehingga melawan arus. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat atau melihat kejadian tersebut, hubungi BSPTD Iskandar Puteri di talian 075101 322. Malaysia di kedudukan pertama dalam skor ketekalan 5G global iaitu 97.29% menurut Ookla, satu daripada peneraju dunia dalam pemantauan rangkaian dan curapan kesaling hubungan. Dan ketika mengumumkan pencapaian Malaysia ini pada pembukaan Pavilion Malaysia di Mobile World Congress Barcelona, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata ini merupakan satu pencapaian yang penting yang mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai satu pemain terkemuka dalam lanskap digital global. Skor ketekalan ialah metodologi khusus Ookla untuk mengukur kelajuan di mana ia perlu memenuhi kedua-dua kriteria iaitu muat turun dan muat naik masing-masing 25 Mbps dan 3 Mbps. Menurut Fahmi lagi, ini bukan hanya membuktikan komitmen Malaysia kepada kemajuan teknologi tetapi juga menggambarkan usaha bersepadu oleh industri telekomunikasi, badan kawal selia dan agensi kerajaan untuk membangunkan infrastruktur 5G yang lasak dan yakini. Cybersecurity Malaysia meterai MOU dengan CTM 360 perangi ancaman cyber. Cybersecurity Malaysia CSM telah menandatangani memorandum persahaman MOU dengan CTM 360 iaitu firma keselamatan cyber terkemuka yang pakar dalam menguruskan ancaman merentas surface web, deep web dan dark web untuk memerangi ancaman cyber di Malaysia. MOU tersebut dimeterai oleh Ketua Pegawai Eksekutif CSM, Datuk Dr. Amiruddin Abdul Wahab dan Ketua Pegawai Eksekutif CTM 360, Mirza Asrar, dengan disaksikan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadil pada Mobile World Congress 2024. Kerjasama itu bertujuan mewujudkan kerangka kerjasama dalam keselamatan cyber dan mengukuhkan perkongsian strategik yang memberi tumpuan kepada kolaborasi jangka panjang, terutamanya dalam menggalakkan kerjasama awam dan swasta. Ia juga menggariskan komitmen bersama dalam memerangi musuh cyber yang semakin berkembang dengan memanfaatkan kepakaran, sumber dan keupayaan inovatif kedua-dua organisasi. Tiada pas dan permit sah, 16 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Johor. 16 individu tersebut ialah warga asing termasuk seorang wanita ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Johor atas kesalahan tidak memiliki pas dan permit yang sah untuk berada dalam negara ini selain tinggal di dia lebih masa. Serbuan dijalankan di sebuah restoran di Johor Bahru sekitar pukul 4.40 petang pada Isnin. Pengarah JIM Johor Baharudin Tahir berkata, serbuan dilaksanakan atas maklumat orang awam berhubung sejumlah pekerja warga asing di permis tersebut. Warga asing yang ditahan itu membabitkan 7 lelaki warga Syria, 3 lelaki warga Yaman, seorang lelaki warga Mesir, seorang lelaki warga Bangladesh, seorang wanita warga Filipina serta 3 lelaki warga Palestin. Dan kesemua mereka berumur 21 hingga 55 tahun. 2 notis hadir ke pejabat turut dikeluarkan kepada individu yang terlibat bagi membantu siasatan. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 6/1/C Akta Imigresen 1959 Palang 63 Akta 155 dan juga Seksyen 15/1/C Akta Imigresen 1959 Palang 63 Akta 155. Baik saudara, seterusnya kami bawakan ke anda kepada segmen Biar Betul. Ia adalah kapsul yang bertujuan menangkis penyebaran berita palsu. Ayuh kita saksikannya bersama. Lagi dakwaan kononnya sistem pangkalan data utama padu tak selamat. Menerusi hantaran di TikTok, penghantar mendakwa kelemahan sistem boleh menyebabkan akaun bank pengguna digodam. Turut dilampir pada hantaran itu, laporan media menyatakan sistem padu tidak tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi PDPA. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi tidak berasas. Penghantar dipercayai sengaja memanipulasi tajuk laporan berita bagi menakutkan orang ramai. Hakikatnya, butiran ciri keselamatan padu ada diterangkan pada laporan berkenaan. Ini termasuk kawalan keselamatan canggih dengan dikendali pelbagai agensi pakar.
Antaranya Agensi Keselamatan Cyber Negara, Cyber Security dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi. PDBA tidak terpakai memandangkan setiap kementerian dan agensi yang memiliki data rakyat sudah tertakluk kepada akta masing-masing. Daripada perancangan A sampai ke Z, selepas dilancarkan, daripada pengoperasian, kita kena pastikan bahawa segala unsur dan juga disiplin untuk kita melindungi sistem itu telah pun dipatuhi. Henti sebar maklumat palsu. Jangan memanipulasi tajuk berita. Membaca amalan mulia. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Saya juga menyeru kepada semua lapisan masyarakat supaya menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif yang melibatkan raja, kaum dan agama. Perlembagaan telah mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi Malaysia dan akan terus kekal dipelihara. Namun begitu, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman, tetapi tidak boleh disebarkan kepada orang Islam. Oleh itu, janganlah ada mana-mana pihak yang cuba menggugat atau mempolitikkan asas perlembagaan ini. Baik, saudara, ayuh kita aktifkan segmen terakhir iaitu notifikasi. Ini adalah informasi terkini untuk pengetahuan anda semua. Kita mulakannya dengan bicara naratif 9 malam ini, 27 Februari 2024 mengenai repatriasi migran bersama moderator Ismail Adnan dan Datuk Roslin Yusof, Ketua Pengarah Jabatan Imigresi Malaysia. Anda boleh saksikannya di TV1, saluran berita RTM atau di aplikasi RTM Click. Baik, masih bicara naratif pada hari esok Rabu 28 Februari 2024. Bicara naratif melonjak industri kreatif negara bersama Datuk Suhaimi Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran, dan Datuk Jerry Latif Rusli, Presiden Persatuan Penerbit Televisyen Malaysia, dan moderator Syed Munawar Syed Mustaq di TV1, saluran berita RTM dan ataupun di aplikasi RTM Click. Baik, ini pula lensa IPT, anda boleh saksikannya di TV1 pada Jumaat. Baik, saudara, hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih untuk edisi hari ini sudah sampai ke penghujungnya. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.